Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan discuss on chapter 6 operating leverage and break even analysis. So basically there are two parts, okay? The first one is operating leverage and the second part will be break even analysis. Okay, now I'm going to discuss on operating leverage first. Okay, operating leverage ni basically you want to measure how sensitive your operating income towards changes in sales. Okay, nak tengok apa jadi dengan you punya operating income bila sales berubah. Okay, berlakunya perubahan pada sales. Operating income ni senang cerita EBIT lah. Okay, dalam income statement you pernah belajar kan, EBIT, earning before interest and tax. Itu adalah operating income. Okay, so operating leverage ni kita measure menggunakan degree of operating leverage, DOL. So sebelum kita tengok formula, kita kena tahu dulu item-item yang kita kena faham sebelum kita calculate DOL ni. Okay, item-item dalam formula. So tengok 6.1 tu definition of fixed operating cost, variable operating cost and operating leverage. So what is fixed operating cost? Fixed operating cost refer to it does not vary proportionately with the level of sales. It remains relatively constant regardless of the increase in sales volume. Macam ni. Kita bila melibatkan cost, ada yang fixed cost, ada yang variable cost, kan? Okay, fixed cost ni ataupun fixed operating cost ni adalah cost tetap. Okay, contoh yang dibagi kat sini ialah rent ataupun rental, insurance premium or property tax. Okay, sekarang ni fixed cost ni adalah cost tetap yang mana sama ada sales you bagus ke tak bagus ke, you tetap kena bayar untuk cost ni. Okay, kalau rent, contoh sewa kan, you sewa kedai. Katalah masa PKP ni, you tak berniaga lah. Okay, you tak berniaga, you tutup kedai you. Tapi rental tu tetap berjalan. Okay, you tetap kena bayar rental. Okay, ataupun due to certain things, you tak boleh teruskan business tapi you still menyewa kedai tu. Jadi rental tu sama ada you buka kedai ke, you buat business ke tidak, you tetap kena bayar. Jadi itu adalah fixed cost. Sama juga dengan insurance premium. Okay, you ada kerja ke, tak ada kerja ke, you tetap kena bayar kalau you ambil insurance lah. And then tax pun sama. Okay, cukai pun sama. Dia berjalan seperti biasa, cost tetap. Okay, dia tidak mengikut cost, fixed cost ni dia tidak ikut you punya sales. Okay, kalau sales bagus, maksudnya kalau sales bertambah, fixed cost you bertambah tak? Dia tetap je. Okay, rental you pun tetap je. Ada ke orang bayar sebulan you bayar 300, lepas tu next month you bayar 500? Tak ada kan? Biasanya rental ni dia akan tetap kecuali ada kontrak barulah. Okay, tapi takkanlah tiap-tiap bulan tukar kontrak. Okay, boleh faham? Itu fixed cost, fixed operating cost. Okay, next kita tengok variable cost. Okay, untuk variable cost, it moves directly with the level of output. The cost increase, okay, as output increases. The cost increases as output increases. Okay, macam ni. Output kat sini ialah you punya production. Okay. Maksudnya kalau lebih you produce sesuatu barang, kalau katalah you jual barang lah kan, output tu refer pada produk you tu. Kalau lebih banyak you produce output ataupun produk, lebih tinggilah cost, variable operating cost you tu. Okay. Variable operating cost ni dia seiring dengan jualan you. Lagi banyak you jual sesuatu produk tu, lagi tinggilah cost dia. Sebab bila jualan you bertambah, of course produk you bertambah. Okay, bila you bertambah produk, mestilah you punya cost yang terlibat untuk membuat produk tu akan bertambah. Contoh dia bagi kat sini, selling commission. Selling commission ni kalau you guna agent ataupun you guna you guna sales agent untuk jual barang you. Okay, you kena bayar commission lah. And then cost of raw materials. Okay, dan juga
direct labor cost. Okay, kalau katalah you gunakan agent, okay, ataupun apa, ialah sales agent tadi, you kena bagi upah kat dia. Lagi banyak dia jual produk you, lagi banyaklah you kena bayar upah kat dia kan. So itu adalah variable operating cost. Maksudnya cost yang seiring dengan sales you. Kalau kuranglah upah dia. Okay, sama juga dengan raw materials. Katalah you nak produce, you nak jual nasi lemak. Okay, kalau kata you nak produce nasi lemak 10 bungkus je, mungkin ikan bilis you tu, yang you gunakan tu mungkin tak banyak pun. Tak sampai pun sekilo. Okay, tapi kalau you nak produce lebih banyak, contohnya 100 bungkus, mungkin you kena gunakan ikan bilis yang lebih banyak. Lebih daripada sekilo mungkin. Ataupun 2 kilo. Jadi benda tu bergantung kepada you punya production, output you. Lebih banyak nasi lemak yang you produce, yang you hasilkan, lebih banyaklah cost of raw material yang you kena keluarkan. Untuk beli bahan-bahan macam telur, cili kering, sebagainya. Okay? Itu raw materials. Okay? Maksudnya cost untuk beli raw materials ni adalah variable operating cost. Okay? Seiring dengan output ataupun sales you. Dan juga direct labor cost ni, kalau you upah per hour kan, you upah pekerja untuk bekerja berapa jam. Okay? Kalau you buat nasi lemak tu, you upah. Kalau lebih banyak yang you kena buat nasi lemak, you nak jualan you lebih tinggi, lagi lama lah mungkin. Sebelum ni sejam je you perlukan pekerja tu, tapi mungkin bila dah lebih banyak, mungkin 2-3 jam. Jadi bila dah bertambah jam bekerja, of course lah bayaran kepada labor tu bertambah. Okay, sebab dia seiring dengan jualan you ataupun output you. Dia berbeza dengan fixed cost tadi. Fixed operating cost tadi tetap, tapi variable operating cost tu dia seiring dengan you punya level of output dan juga level of sales you. Okay, clear? Okay, so operating leverage, basically it is the responsiveness of earning before interest and tax, iaitu EBIT, to the changes of sales volume due to the use of fixed cost by the firm. Okay? Ni kalau saya terangkan ni, mungkin you tak apa jelas lagi. Saya dah sebut dah tadi, operating leverage ni ialah kita nak tengok macam mana apa jadi dengan EBIT bila sales volume tu berubah, dengan adanya fixed cost jugalah. So kita tengok macam mana nak kira degree of operating leverage ni. Nak kira DOL. Okay, degree of operating leverage is the percentage changes in EBIT resulting from a percentage change in sales. Okay, there are 3 formulas to measure DOL. Ada 3 formula untuk measure degree of operating leverage ni. Yang pertama, A tu, okay, DOL, degree of operating leverage, equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Okay, biasanya you kena carilah, you kena tengok soalan tu. Okay, kalau dia tak bagi dalam percentage, you kena you kena tengoklah soalan tu dia bagi changes tu dalam percentage ke, dalam RM ke apa kan. So untuk formula yang pertama ni, bila ada information in percentage, so percentage change in EBIT you bahagi dengan percentage change in sales. Okay, untuk dapatkan DOL. And then yang kedua ialah sales minus variable cost. Okay, divided by sales minus variable cost minus fixed cost. Yang kedua ni. Yang ni tadi A guna percentage, yang kedua ialah dalam RM ni. Okay, kalau dia bagi dalam RM. Normally dia bagi total sales. So you ambil total sales minus dengan total variable cost divided by total sales minus total variable cost minus fixed cost. Okay. So yang tu, yang kedua, yang ketiga, yang B ni adalah yang the most common one. Yang ni paling selalu digunakan lah, formula kedua ni. And C ni dia lari sikit ni alignment dia ni. Yang C ni sepatutnya X, okay,
X tu adalah apa? Level of sales unit. Okay, maksudnya X ni sales dalam unit Sales dalam unit. X, dia sales ni dia boleh dalam RM ataupun dalam unit. Jualan you tu boleh dalam ringgit ataupun dalam unit. Okay. So, X times with P. P ni ialah price per unit. Harga satu unit sesuatu barang tu, satu unit berapa? Okay. Minus with variable cost per unit. Okay. Divided by X again. Maksudnya sales in unit. Times with price per unit minus variable cost per unit. And then minus dengan fixed cost. Okay, ini formula dia. Boleh? Minus fixed cost. Okay, dia lari sikit alignment dia ni. Ni formula Dole yang ketiga ni. Alright. So, you tengok. Kalau jawapan Dole you is greater than 1, it indicates that the firm has operating leverage. Okay. Boleh? Okay, now let's move to the next one. Example. Kita tengok example. Nak faham, kena tengok example. Oh, saya lupa nak bagi tahu you. Jawapan DOL ni, bila you kira DOL, degree of operating leverage ni, jawapan ni dalam times. Okay, dalam times. Kita tengok example 1. Kokoro Construction expect its sales to increase by 15% next year. So, ni percentage changes in sales kan? Betul tak? Okay. Nak you faham ni. Dia kata sales to increase by 15%. And if this year's sales are 1 million ringgit and the operating leverage is 1.56 times, what is the expected level of operating income for the next year? If this year's operating income is 412,000 ringgit. Sekarang ni, soalan ni dah bagi siap-siap dah Dole. Kan? 1.56 time. So, apa yang dia nak cari sebenarnya? Dia nak cari EBIT for next year. You boleh cari tak EBIT for next year? Operating income ni EBIT lah. You boleh cari tapi menggunakan formula yang mana? Since dia bagi dalam percentage ni, maksudnya you kena guna formula yang mana? Formula A lah kan? Yang mula-mula tadi. Kan ada 3 formula. So, you kena guna formula Dole equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. So, sekarang ni you masukkan maklumat yang ada. Dia dah bagi dah Dole 1.56 times. Okay, changes in EBIT ada tak? Changes in EBIT is not given kan? Tak ada bagi kan? Dia cuma bagi apa? This year's punya operating income. Yang current, yang tahun ni punya EBIT. Tapi kita ini current ni bukan percentage change in EBIT. Okay? Divided by percentage change in sales. Percentage change in sales dia dah bagi given dalam soalan 15%. Okay? 15% is given already. So, saya nak bagi tahu you konsep bila kita nak kira changes. Changes ni maksudnya apa? Biasanya kita nak kira changes ni new tolak old, betul tak? Ni biasalah konsep dia yang kita selalu belajar. Bila kita kira changes, ni simbol changes, maksudnya biasanya kita guna new tolak old. So new operating income ataupun new EBIT kita tak tahu kan, tapi kita tahu old kan. Old dia berapa? Old dia ialah yang ini. Ni old dia ni, yang ni. Nampak? Ni saya okay. Ni 412,000 ringgit tu. Itu yang old, yang sekarang. Yang new kita tak jumpa. Jadi kita
simpan dulu maklumat tu. Sekarang ni kita dah ada maklumat on DOL dan juga changes in sales. So you boleh dapat tak changes in EBIT? Boleh kan? Okay, yang ini bawa ke atas, darabkan je lah. Okay, 15% tu darab dengan 1.56. You akan dapat 23.4% changes in EBIT. Okay, apa nak buat? Kita, soalan dia ialah nak cari yang ni. Ni, new ni. New EBIT ni. Kan? Nak cari yang ini. Ini yang kita nak cari. Bukan nak cari changes in EBIT. Jadi, bila nak cari new operating income ataupun expected level of operating income ni, you kena tengok balik. Dia kata, EBIT for this year adalah 412,000. So, kita tahu dia akan increase by 23.4%. Kita tahu percentage increase berapa. Boleh tak kita kira yang new EBIT? Boleh kan? So, yang ini mana dapat ni? Mungkin ada yang tanya saya ni, kenapa ni darab dengan 1.234? Okay, dia macam ni. Yang ni kalau you tukar pada decimal lah. Okay, kalau you tak faham cara ni, tukar pada decimal ni, you buat cara manual pun boleh. You ambil 412,000 ni. Okay, 412,000 ni, you darab dengan berapa? 23.4%. Berapa you dapat? Ataupun you convert kan? Okay, you convert kan? Sekejap. Okay, you ambil ni 412,000 ni darab dengan 23.4%. Ataupun 412,000 ni darab dengan 0.234. 0.234. Okay, 0.234 berapa you dapat? Cuba darab. Okay, bila you darab 412,000 times with 0.234, you will get 96,408. Betul ke? You akan dapat, mana pula pen? You akan dapat 900 pula. 96,408. 408. Okay. So, bila you dapat amount ni, ini adalah penambahan dia, increment dia. Jadi, bila you nak dapatkan total EBIT untuk next year, you kena tambah dengan apa? You kena tambahkan dengan yang existing punya tu, yang old punya tu. Tambah dengan 412,000 tu. Bila you tambah dengan 412,000, you akan dapatlah jawapan dia yang ini. Which is 508,408 ringgit. Okay. Cuba calculate. Dapat sama tak dengan jawapan buku? Sama kan? Okay. Itu cara dia. Boleh? Okay. Maksudnya yang example 1 ni kita gunakan formula pertama tadi. Kita tengok example 2. Example 2 ni very simple. Dazzling Furniture has sales of 850,000 ringgit. Okay. Dia bagi total sales tu 850,000 ringgit. Fixed cost of 100,000 ringgit and variable cost of 280,000 ringgit. So, calculate the firm's degree of operating leverage. Yang ni soalan dia direct. Dia nak cari DOL. So, formula yang kita akan gunakan ialah formula yang kedua lah. Okay, kita ambil sales dia 850,000.
minus dengan variable cost given 280,000 divided by 850,000 sales minus dengan variable cost 280,000 dan minus variable cost of 100,000. So you will get 1.21 times. Okay, semua dapat. Ini sangat mudah lah yang ni. Okay. Cuba tengok next example. Okay, yang ni dia bagi example price per unit is RM1. Okay, RM1. Harga barang tu satu unit ialah RM1. Variable cost per unit is 40 sen and fixed cost is RM500. Okay, fixed cost kenapa tak ada per unit? Fixed cost dia tak ada kira per unit sebab kita kena ingat fixed cost ni cost tetap. Okay, dia bukan mengikut sales ataupun output yang dihasilkan. Jadi fixed cost memang tak ada per unit lah. Okay, so this question asking you to find the degree of operating leverage based on levels of sales of 1,500 units. Okay, dia bagi total jualan dia ialah 1,500 units. So kat sini nak guna formula mana? Bila melibatkan unit-unit ni, of course lah yang ketiga punya. Okay, refer pada yang tadi tu. Dole ada 3 formula, kita gunakan yang ketiga. Okay, so yang ketiga ni, formula dia ialah Dole equal to price per unit, sales in unit times with price per unit minus variable cost per units divided by sales in units times with price per unit minus variable cost per unit minus with fixed cost. So kita masukkan je information semua given lah. It's already given in the all the information is given in the question. Okay, information dah ada dah. Ni adalah sales in unit. RM1 price per unit. Okay, dan 40 sen adalah variable cost per unit. Okay, yang ni pun sama. Sales in unit times with price per unit minus variable cost per unit minus 500 fixed cost. So you akan dapatlah Dole dia 2.25 times. Okay, boleh? Settle lah 3 examples untuk ketiga-tiga formula. Sekarang ni nak tunjuk kat you under 6.2.3 ni kita nak interpret. Macam mana you nak interpret Dole ni? Okay, bila you dapat result, you tahu tak maksud dia apa? So you kena tahu. Kat sini Dole tu it can be positif ataupun can be negatif. Kalau positif maksudnya contohlah you punya Dole ialah 1.27 times. It means that if sales increase by 1%, EBIT will increase by 1.27%. Boleh? Kalau dia positif kita anggap dia increase lah. Tetapi sekiranya if Dole is a negative number, contoh Dole equal to negative 1.53 times. Maksudnya kalau negatif tu kita assume dia decrease lah, menurun. It means that if sales decrease by 1%, EBIT will decrease by 1.53%. Boleh? Jadi kalau you tengok kat sini, sales berubah 1%, dia punya EBIT dia akan berubah lebih daripada 1%. Maksudnya dia sangat sensitif lah. EBIT ni dia akan lebih daripada sales. Kalau sales berubah 1%, EBIT akan berubah lebih daripada 1%. Sama ada dia menaik ataupun menurun lah. Depends pada figure tu dalam negatif ke positif. Alright. Settle bab Dole. Okay. Kita tengok pula break-even analysis. Okay, break-even analysis ni. Okay, sebelum tu saya nak tanya. Break-even ni apa? Break-even. Pernah dengar perkataan break-even? I'm sure you dah pernah belajar ni. You dah tahu, pernah dengar dah break-even ni. Break-even analysis is a method used to determine the level of sales that a firm must reach to cover its operating costs. Okay, you nak determine jualan you yang mana you kena capai untuk cover cost. Okay, you nak kena jual berapa, you kena dapatkan sales berapa untuk cover you punya cost modal yang you keluarkan. Senang cerita break-even ni pulang modal. Okay, you nak tahu bila you pulang modal. Sebab bila you nak berniaga, you kena keluarkan dulu duit kan. Dan bila you dah keluarkan duit, macam mana nak cover duit yang you dah keluarkan tu?
So, you kena buat jualan kan. So, kita nak tahu jualan tu setakat mana yang akan pulangkan modal you. Okay, itu break even. So, break even happens when the operating income is equal to zero. Kenapa operating income equal to zero? Of course lah equal to zero sebab masa kita pulang modal, kita belum terima apa-apa keuntungan lagi. Kita hanya cover cost. Okay, so cover cost itu maksudnya you belum mendapat apa-apa untung. That's why operating income is equal to zero. Which implies that sales revenue are equal to cost. Maksudnya jualan you tu menyamai kos yang you keluarkan. Okay? Boleh? Okay. Okay, untuk break even analysis ni ada beberapa formula dan saya telah listkan untuk you. Okay, under 6.3.1 ni ada list of formula. Kalau you tengok list of formula ni, ada berapa formula daripada A sampailah L. So, berapa tu? Basically ada, kalau tengok kat sini ada dalam 12, betul? Sini ada 6. Sini pun ada 6. So 12. Okay, 12 ni saya pecah-pecahkan. Jangan panik Sebenarnya ada benda yang memang you tak perlu hafal pun. You kena faham baru you boleh calculate. Contoh mudah Formula pertama untuk kira total sales. Total sales equal to sales volume. Okay, total sales ni kalau you nak kira dalam RM Okay, yang ini bila you nak kira dalam RM ni total sales dalam RM. So nak kira dalam RM, you akan ambil dulu sales dalam unit. Sales volume dalam unit darab dengan price per unit. Baru you dapat total sales you. Okay, good. Kalau you nak cari sales volume in unit, apa you buat? Sales in RM bahagi dengan. Okay, kalau nak cari sales in unit, you nak cari sales in unit. Apa buruk sangat tulisan ni. Okay. Sales in unit equal to sales in RM dalam RM bahagi dengan price per unit. Price per unit. Alamak, tulis tak apa jadi. Tak apalah, kau faham kan? Yang ni darab, yang ni bahagi. Okay, saya nak bagi tahu you tu lah. Susah pula nak iris ni. So, ini sebenarnya macam something yang you dah boleh, you boleh calculate. Ada formula ke tak ada formula ke. Nak kira sales, ambil je jualan you berapa, darab dengan berapa harga satu. Dapatlah total sales. Alright. Now, kita tengok yang kedua. Yang kedua adalah total cost. So, total cost ni nak cari cost lah pula. Tadi total jualan kan, nak tahu berapa jualan you dalam RM. Sekarang you nak kira berapa cost you. Okay, jualan dah kira, nak kira cost lah pula. Total cost, kita tahu cost ada dua. Fixed cost dengan variable cost. So, fixed cost biasanya given in question, cost tetap. Variable cost ni sometimes dia bagi dalam per unit. Jadi you nak dapatkan total variable cost, you kena darab dengan berapa jualan tu. You kena darab dengan sales volume. Ni, variable cost per unit darab dengan sales volume. Baru dah dapat total variable cost. Sales volume ni, bila sebut volume ni maksudnya dalam unit. Okay, jualan you dalam unit. Okay. Next, operating profit ataupun nama lain dia ialah operating income ataupun nama lain dia EBIT. Macam mana nak kira EBIT? Okay, EBIT senang je. Total sales tadi yang you dah kira dalam A tadi, dalam total sales in RM tadi, tolak je dengan total cost. Dapatlah untung. Jualan tolak cost, dapatlah untung. EBIT tu keuntungan. Okay?
Okay, 3 tu perkara yang mudah sangat. Sekarang ni kita nak come to the real business. Kita sebut pasal break-even analysis kan? Okay, untuk kira break-even ni, dia ada beberapa formula yang melibatkan break-even. Ada break-even point in RM. Yang ni. Break-even point in unit. Okay. Ada lagi. Kalau tengok kat belakang ni, dia ada break-even margin. Ada lagi break-even on cash basis. Kita akan go through one by one. Okay. Sebab ni semua berkaitan dengan break-even. Formula lain tu adalah penting juga. Okay. Sebab dia masuk dalam soalan juga. Dalam soalan break-even analysis. So, kita tengok dulu break-even point in RM. Break-even point in RM. Okay. Break-even point in RM ni. Formula dia yang asal yang ini. Okay. Fixed cost. Bahagi dengan sales minus variable cost. Bahagi dengan sales. Ini formula asal. Tetapi, sekiranya dalam soalan you dah kira break-even point in unit. Yang ni kita nak kira break-even point in RM kan? Tiba-tiba dia dah bagi dah break-even point in unit. Dia dah bagi yang ni. Jadi, kau tak perlu buat panjang-panjang. Kau darabkan saja dengan price per unit. Dapatlah break-even point in RM. Boleh? Okay. Next, kita tengok break-even point in unit pula. Break-even point in unit, fixed cost divided by price per unit minus variable cost per unit. Ini formula asal dia. Tetapi, sekiranya you dah ada dah dalam soalan tu, ataupun you dah kira dalam soalan tu, break-even point in RM, you dah kira dah yang ni. Maka, you hanya bahagikan sahaja dengan price per unit. Boleh? Okay. Kalau dah ada break-even point in RM, you bahagikan je dengan price per unit. Alright. Next, degree of operating leverage ni, DOL ni kita dah discuss tadi. Awal-awal tadi. Ini adalah formula yang kedua. Ingat? Ada 3 formula DOL kan? Yang ni adalah formula yang kedua. Okay, rujuk balik. Next. Degree of financial leverage. Ini benda baru. Tadi degree of operating leverage. Okay, nak kira degree of financial leverage, formula dia adalah EBIT. Okay, you kena dapatkan EBIT bahagi dengan EBIT minus interest. Okay, minus dengan preferred stock dividend divided by 1 minus tax. Sekiranya EBIT ni dia tak bagi, jadi you kena carilah EBIT tu. Ingat lagi formula EBIT. Formula EBIT ialah total sales tolak dengan total cost kan. Jadi kita pecahkanlah macam ni. Ni sebenarnya adalah EBIT, benda yang sama, bukan formula beza pun. Tapi disebabkan kau tak ada EBIT, kau kenalah kira macam ni. Cari dulu EBIT, sales minus variable cost minus fixed cost. Kemudian bahagi lagi EBIT juga. Ni sebenarnya formula EBIT ni. Sales minus variable cost minus fixed cost. Tolak dengan interest. Ini dah sama dengan atas. Tolak dengan PSD ni ialah preferred stock dividend bahagi dengan 1 minus tax. Basically benda ni yang dua ni sama. Sama. Same. Okay, same. Cumanya yang kedua ni dia pecahkan sebab kita tak dalam soalan tak bagi EBIT. Kalau dah bagi EBIT, terus ambil yang pertama. Okay. Itu degree of financial leverage. Tengok degree of combined leverage ataupun degree of total leverage. Nama dia dua nama. Ada dua nama. Okay. Tengok. Ada dua nama. Combined leverage ataupun total leverage. DCL ataupun DTL. Benda sama je. Nak kira lari. Dia punya ni lari Nak kira DCL ataupun DTL ni, DOL darab dengan DFL. Okay, you dah kira DOL. You kira formula dalam F. Okay, you dapatkan formula dalam G, which is DFL. Dapatlah degree of combined leverage ataupun degree of total leverage. Itu saja. Okay, saya nak ingatkan kat you, kalau melibatkan EBIT kan, increase in EBIT, maksudnya jawapan dia nak kira DOL lah tu. Increase in DOL. Tapi kalau melibatkan EPS, itu adalah DFL. Kalau EBIT melibatkan DOL, EPS melibatkan DFL. Tak apa, yang EPS ni yang DFL ni kita akan discuss further in next chapter. Chapter 6 dengan chapter 7 ni sebenarnya chapter yang sama. Tapi saya pecahkan supaya you tak pening. Okay?
So next kita tengok break-even analysis, break-even margin. Untuk break-even margin, formula dia ialah current sales minus break-even in RM. So you kena cari dulu formula, you kena kira dulu break-even in RM, baru boleh kira break-even margin. Okay, so current sales ni adalah, ni formula dia. Current sales in unit times with price per unit. Jadi kalau dia bagi sales dalam unit, you kena convert dulu dalam into RM. Sebab formula ni, current sales kat sini mesti dalam RM. Okay, must be in RM. This must be in RM. So, kalau dia bagi dalam unit, you darab dulu dengan price per unit. Okay, so dapat in RM, current sales, baru minus dengan break-even. Break-even in RM, barulah bahagi lagi sekali current sales in RM. Boleh? Alright, next we move to the next formula. How many items the company should sell for the targeted profit? Kalau dia bagi targeted profit, maksudnya dia bagi dah, dia nak profit berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi you nak tahu berapa banyak company ataupun you kena jual. Kalau you yang jual lah, kalau you yang owner tu, berapa banyak sales yang you kena buat untuk dapatkan 1 juta. Targeted profit ni tak kira lah. Dia akan bagi dalam soalan ni. Targeted profit ni dia akan bagi dalam soalan. Berapa amount yang dia nak? 1 million ke, 2 million ke, 3 million ke. So, untuk soalan macam ni, you kena kira fixed cost. Ambil fixed cost. Tambah dengan profit yang dia target tu. Ataupun perkataan lain dia bagi predetermined profit. Okay. So, fixed cost berapa. Tambah dengan profit yang you target nak dapat berapa tu. Bahagi dengan price per unit. Minus dengan variable cost per unit. Dapatlah dia punya break even dia berapa. Okay, berapa banyak nak kena jual. Maksudnya jawapan dia mesti dalam unit. Sebab nak tahu berapa banyak kena jual. Okay, so answer will be in unit. Okay, what will happen to EBIT and EPS of this company if sales increase by 15%? Ini contoh je increase by 15%. Dia boleh jadi increase by 10%, 5%. Okay, so basically ini adalah ini adalah contoh je 15% ni. So, kita nak tahu apa jadi dengan EBIT dan EPS. Jadi, kita tahu EBIT ni melibatkan DOL tadi. Saya dah mention tadi. Okay. EPS pula melibatkan DFL. So, dua-dua kita nak calculate. Bila dua-dua kita nak calculate, maksudnya dia melibatkan degree of combined leverage ataupun degree of total leverage. Sebab apa saya kata kita kena guna degree of combined leverage ataupun degree of total leverage? Sebab dua-dua tu ada DOL, ada DFL. Okay, so you tak perlu ambil DOL darab DFL, lepas tu darab dengan 50%. Kalau you dah kira, you dah ada dah maklumat on DTL ataupun DCL, ambil je DTL darab dengan 15%. Dapat terus jawapan dia. Okay, you akan dapat dalam percentage jugalah. Okay, ini dia. Alright. Break even on cash basis. Okay, ini dia nak kira on cash basis je. Dia okay, kat sini kita bila kita kata cash, kita kena tolak benda yang tidak melibatkan cash. Okay, antara salah satunya, okay, tengok fixed cost, formula dia adalah fixed cost minus non-cash item. Okay, antara contoh non-cash item adalah depreciation lah. Ingat depreciation tidak melibatkan cash, tidak melibatkan duit aliran tunai. Jadi kita kena tolak siap-siap ni untuk dapatkan break even on cash basis. Jadi kita ambil fixed cost, tolak dengan, kalau ada depreciation, tolak dengan depreciation lah, non cash item tu, divided by price per unit minus with variable cost per unit. Okay? Okay. So cakap banyak pun tak guna, kita kena tengok contoh. So tengok contoh Example 1. Deco company manufactures and sell sport jackets. Okay, company ni jual sport jackets. Okay. So, dia kata each jacket is sold at RM350. Okay, ni apa dia? Ini adalah price per unit ni. Price per unit.
Okay, fixed costs are 500,000 ringgit and variable cost is 100 per unit. Dia bagi 100 per unit. 100 ringgit per unit. The current sales is 3,000 jackets. Dia bagi current sales 3,000 jackets. Jualan dia. Okay, ingat ini apa ni? Dia bagi dalam unit ni. Annual depreciation is 40,000 ringgit. So dia soalan tanya you cari break even point in unit. So break even point in unit apa formula dia? Formula break even point in unit adalah 500,000 fixed cost divided by price per unit 350 ringgit minus 100 ringgit 100 ringgit of variable cost per unit lah. Okay, 500,000 which is your fixed cost ni. Okay, divided by price per unit 350 ringgit minus dengan variable cost per unit 100. So you akan dapatlah 2,000 ringgit of jackets. Okay, ini break even in unit. Okay, kita nak cari break even point in RM pula. Kalau dalam RM, formula asal dia adalah berapa? Formula asal dia ialah fixed cost divided by price per unit minus with variable cost per unit divided by price per unit. Okay, itu formula asal dia. You akan dapat 700,000. Tapi you ingat tak? Kalau kita dah ada break even point in unit, dia dah bagi dah BE in units. Okay, bila dah bagi BE in units, you hanya darabkan dengan price per unit. Cuba buat. Price per unit. Okay, break even point in units tadi, you dapat berapa? You dapat 2,000 kan? Jawapan A tadi. 2,000. Okay, darab dengan price per unit 350 ringgit. So, you akan dapat sama je. You akan dapat 700,000 ringgit. Okay? Alright. So, break even on cash basis. Okay, formula dia adalah fixed cost minus non-cash item. Apakah non-cash items dalam soalan ni? Annual depreciation. Okay? Annual depreciation dia bagi 40,000. So, 500,000 ringgit fixed cost tolak dengan depreciation 40,000 ni. Bahagikan dengan price per unit 350 minus variable cost per unit 100 ringgit. So, you akan dapatlah break even on cash basis adalah 1,840 jackets. Ini dalam units. Okay. Next, break even at a predetermined level of profit. Yang ni lah targeted profit ni. Dia bagi targeted profit 100,000. So, dia nak target dapat 100,000. Jadi, formula dia ialah fixed cost tambah dengan berapa profit yang kita nak tu 100,000 divided by price per unit minus with variable cost per unit. So, you akan dapat 2,400 jackets. Jadi, nak dapatkan untung 100,000, company kena jual sebanyak 2,400 jackets. Okay? Baru dapat untung 100,000. Okay, break even margin pula, formula dia apa? You kena current sales minus dengan break even point in RM bahagi dengan current sales. Okay, ni current sales ni 3,000 darab dengan 350 ni. Sebab apa? 3,000 ni current sales kan? Dia bagi dalam soalan tu, dia bagi 3,000 tu dalam unit. 3,000 tu dalam unit. Jadi you kena darab dengan price per unit 350. Barulah you dapat berapa? 1,050,000. Ni current sales you dalam RM. Okay. Current sales. Ni current sales dalam RM, ni dalam RM. So, barulah you masuk ke dalam ni. Okay. Dan current sales dalam RM tadi minus dengan 700,000 bahagi current sales. Ni current sales yang kita dapat ni. So, you akan dapat 33.33%. Okay.
The current sales can decline by 33.33% before hitting the break-even point. Okay, tak apa. Yang penting yang ini. Okay. Alright. Let's move to the next example. Okay, example seterusnya dia bagi Supreme Catering specialize in serving chapati. Okay, Supreme Catering ni dia punya specialty ialah membuat chapati, a favorite Indian dish. Supreme annual fixed cost consists of a license charges from municipal authorities, rent and depreciation expense for van, refrigerator and cooking equipment. Okay, the expenses is 80,000 per year. Jadi expenses 80,000 ni adalah fixed cost. Okay, boleh? The variable cost includes flour, curry powder, other ingredients and workers' salaries. Supreme's estimates the variable cost of RM1 for each piece of chapati. So variable cost dia ialah RM1 untuk setiap chapati. The company sells the chapati at a price of 150 sen per piece. Jadi chapati dia dijual RM1.50 satu. Itu adalah price per unit. Boleh? So soalan dia yang pertama, A, how many pieces of chapati should be sold to just cover all the expenses? Jadi dia nak kena jual berapa chapati untuk cover expenses? Maksudnya apa tu? How many pieces tu dia nak tahu berapa unit kan? You kena jual untuk cover modal, untuk cover cost. Jadi break even, ni nak kira break even kan? Tapi break even in unit. Sebab dia tanya how many pieces. You kena pandai baca soalan. Jadi kan nak tanya berapa unit nak kena jual untuk cover cost. Maksudnya berapa unit untuk break even. Jadi break even point in unit. Formula break even point in unit adalah fixed cost 80,000 ni bahagikan dengan price per unit RM1.50 tolak dengan RM1. Variable cost per unit, you akan dapatlah RM160,000. Okey, Ane kena jual RM160,000 chapati dulu untuk break even. Okey. Next, dia kata Supreme B. Supreme has many competitors and the economy is not doing well. What happened to the break-even point if the company plans to reduce the price of RM1.40 per piece of chapati? Okay, sekarang ni Supreme ni yang dah banyak pula kedai mamak tumbuh bagai cendawan. Jadi dia nak lakukan produk dia, dia plan nak bagi diskaun lah. Sebelum ni jual RM1.50, dia nak jual RM1.4. Jadi sekarang ni dia nak kena kerja keras lah kan. Bila dia jual RM1.4, dia nak tahu berapa pula dia punya break even point ni. Okey, berapa banyak pula dia nak kena jual chapati ni. Kalau tadi RM1.50 kena jual RM160,000. Kalau dah turun harga nak kena jual berapa untuk break even. Sama, formula sama juga. Fixed cost divided by price per unit minus variable cost per unit. So 80,000 divided by RM1.40 lah. Dia punya price per unit sekarang ni. Minus dengan RM1 variable cost per unit. So sekarang ni, Ane kena jual 200,000 pieces of chapati. Okay. C. At the price of RM1.40, how much operating income will the company have on sales of 250,000 and 500,000 pieces of chapati? Okey, dia kata dengan harga RM1.40 tu, berapa operating income ataupun berapa untung company tu, Supreme tu, kalau dia jual 250,000 chapati dan juga berapa pula untung kalau dia jual sebanyak 500,000 chapati. Sekarang nak kira untung, okey? Sekarang nak kira untung, kita tahu nak kira operating income ni, operating profit lah ataupun EBIT lah sebenarnya. Formula EBIT apa dia? Total sales tolak dengan total cost. Jadi nak kira total sales macam mana? Nak kira total sales, you kena ambil sales in unit. Berapa tadi dia bagi dalam soalan ni? 250,000 kan? So ni 250,000 ni darab dengan price per unit RM1.4. Dapatlah total sales. Berapa kau dapat tu? 250,000 darabkan dengan RM1.40. Okay, you akan dapat 350,000
Betul ke ni? 350,000. Okay? Total sales dia 350,000. Sekarang dia dapat total sales, you kena tolak dengan total cost. So remember, total cost, kita ada dua jenis total cost. Kita ada dua jenis cost. Fixed cost dengan variable cost. So sekarang ni fixed cost dah bagi dah 80,000. Sekarang ni variable cost you tu dia bagi per unit RM1. Jadi kena darab dengan sales volume dia ataupun sales in unit, iaitu 250,000 yang dalam soalan tu. Jadi RM1 darab dengan 250,000 dapat 250,000 tambah dengan 80,000 fixed cost. So berapa? Total cost you akan jadi berapa? You akan dapat total cost of 330,000. 330,000. So, total sales tadi, yang you dapat tadi berapa total sales tadi? 350 kan? 350,000 minus dengan 330,000. So, akan dapatlah 20,000 untung you. Kalau jual 250,000, untung dia 20,000. Boleh? Sekarang ni cerita dia kalau jual 500,000 pula berapa? Kalau jual 500,000 samalah juga konsep dia. Total sales tolak dengan total cost. Sekarang ni total sales dia nak berapa? Sales in unit sekarang ni nak jual 500,000. So 500,000 ni darab dengan RM1.4. Okay, berapa kau dapat? 500,000 darab dengan RM1.4. You akan dapat 700,000. 700,000. Ini total sales. Tolak dengan cost. Berapa cost tadi? Kita tahu fixed cost ni. Dah tahu dah fixed cost 80,000. Sekarang ni RM1 ni variable cost kan. Variable cost per unit darab dengan 500,000. So 500,000 lah. Jadi total cost you adalah 580,000. 580,000. Sekejap. 580,000. Jadi berapa kau dapat tu? 700,000 tolak dengan 580,000. You akan dapat 120,000. Inilah untung you, 120,000. Okay. Faham? Kita move to the example terakhir ni. Dengar betul-betul. Ni lagi tricky. Lee Home Cabinet Incorporation produce and sells filing cabinets for office use. Dia jual kabinet. Okay. Partial information from income statement for the year 2017 and 2018 is presented below. Okay. Dia bagi you income statement untuk 2017 dengan 2018. Maklumat yang dia bagi, sales berapa, variable cost, fixed cost dengan operating profit. Tapi tak bagi operating profit. Maksudnya kau kena carilah tu EBIT tu berapa. Okay, remember. Ingat betul-betul soalan ni dia bagi dalam apa ni? Figure ni. Dalam million ni kau nampak ni 30 kat atas ni, 30 kat atas ni. Selalu student selalu buat salah yang ni. So, sales untuk 2017 ialah 1,200,000. Yang ni 2 million. Boleh? Pandai baca kan? Okey, sekarang ni maklumat lain dia bagi. Each cabinet is sold at RM200. So, RM200 ni dia punya price per unit. Cabinet satu RM200. Ada lagi ke RM200 sekarang? Okey. So, soalan dia A. Calculate the operating profit for the year 2017 and 2018. Sekarang cari EBIT. Okay, dia sahaja je kosongkan tu pun cari EBIT. So, EBIT formula dia apa? Total sales tolak total cost. Boleh cari tak? Boleh. Total sales dia dah bagi dah kat situ. 2017 punya total sales ialah ni 1,200,000. So, fixed cost dah bagi 300,000. Tambah dengan total variable cost 600,000. So, total cost you ialah berapa? 900,000 kan? So, 1,200,000 minus with 900,000, you akan dapat 300,000. Itulah 300,000 you punya ni operating cost kat sini. Boleh? Okay, untuk operating profit ataupun EBIT 2018, total sales is 2 million minus dengan total fixed cost 300,000 tambah dengan 1 million. So, berapa? 2 million tolak dengan total cost 1.3 million. So, you akan dapatlah
700,000 kat sini. Okay, operating profit ataupun EBIT. Alright. Soalan seterusnya, dia kata calculate the break-even point in unit for 2017. Break-even point in unit ni macam mana formula dia? Ingat lagi tak formula dia? Fixed cost bahagikan dengan berapa? Fixed cost bahagi dengan price per unit tolak dengan variable cost per unit. Sekejap. Okay. Formula dia ialah fixed cost bahagi dengan price per unit tolak dengan variable cost per unit. Sekarang ni saya nak tanya you. Okay. Fixed cost tak ada masalah lah. 2017 dah bagi dah fixed cost. Kan? Fixed cost dia berapa? Fixed cost dia 300,000 ni. Kan? Dah dapat dah. Cuma sekarang ni price per unit ada. Price per unit ada. Okay, ni dia bagi ni juga RM200,000 RM200. Sekarang variable cost dia bagi 600,000. Itu adakah dalam per unit? Itu bukan. 600,000 tu dalam total. Jadi macam mana kau nak cari in units? Nak cari in units, kau kena cari dulu. Okay, bila nak cari, okay, sekarang ni variable cost, you nak cari variable cost per unit, betul? Variable cost, apa pula ni? Variable cost per unit yang kau nak cari ni. Variable cost per unit. Bila nak cari per unit, you kena ambil total variable cost darab dengan sales in unit. Sekarang ni engkau ada sales in RM, which is this one. Kena cari dulu sales in units. Macam mana nak cari sales in units? Daripada sales in RM nak cari sales in unit. Saya dah ajar tadi, saya dah sebut. Sales in RM bahagi dengan price per unit. Price per unit berapa? Sekejap Okay, sekarang ni sales in RM ni. Okay, bahagi dengan price per unit. Ni 1.2 million ni ataupun 1,200,000 ni ialah sales in RM. Bahagi dengan 200 ni. 200 ni price per unit. So, you dapatlah inilah sales in unit. Boleh? So, boleh cari tak variable cost per unit? Boleh kan? Sebab maafkan saya, untuk cari variable cost per unit bukan darab. You kena bahagi. Bahagi. Jadi bila dah ada sales in unit ni, total variable cost 600,000 dalam table tadi, bahagi dengan 6,000 sales in unit yang you dapat tadi. So dapatlah variable cost per unit. You punya variable cost per unit ialah 100. Apa kena dengan aku ni? 100. Okay, variable cost per unit 100. Boleh? RM100. Faham yang tu? Dah dapat variable cost per unit. Sekarang dah boleh lah cari break even point unit. Panjang jalan kerja dia kan? Dah dapat dah bahan-bahan dia. Fixed cost berapa? 300,000. Okay. Tadi kita dah tahu price per unit tadi. Kabinet tu RM200 satu kan. Variable cost tadi yang tak ada tadi kita dah jumpa dah 100. So, jawapan dia adalah 300
3,000 kabinet. Okay, break-even point in unit. So, soalan seterusnya ialah nak cari break-even point in RM. Senanglah, dah dapat break-even point in unit. Boleh kira lah break-even point in RM. Okay, nak kira break-even point in RM, you dah dapat tadi break-even point in unit 3,000. Darabkan saja dengan price per unit, which is RM200. So, you akan dapatlah break-even point in RM, which is RM600,000. Okay, settle. Soalan seterusnya dia kata calculate the degree of operating leverage for the year of 2018. Okay, you kena ingat ada 2 tahun tau. 2017, 2018. Alamak. Okay, let's continue. Sorry, ada gangguan sikit. Okay, tadi kita dah calculate break-even point in unit, break-even point in RM. Sekarang ni, kita tengok pula DOL untuk 2018. Formula DOL ialah sales minus dengan variable cost. Okay. Sales minus dengan variable cost divided by sales minus variable cost minus fixed cost. So, maklumat semua ni dah ada. Dah ada dalam table tadi. What you have to do is, you tengok je. Sales in 2018, tengok table tu, ialah 2 juta, 2 million. So, minus dengan variable cost 1 million. Next, bahagi dengan 2 million sales, minus 1 million variable cost, minus dengan 300,000 fixed cost. So, you akan dapatlah DOL 1.43 times. Boleh? Okay, very good. Soalan akhir. If sales revenue is expected to reduce by 20% in 2018. Sales dikata akan jatuh sebanyak 20%. So, dia bagi percentage in sales ni. Okay, tapi jatuh. Calculate the percentage reduce in operating profit. Dia nak tahu berapa percentage in EBIT ni. Percentage in EBIT. Ni apa ni? Berkaitan dengan DOL ni. Okay. Okay, percentage in EBIT. And the Ringgit Malaysia amount of ringgit profit in year 2019. Dia nak tahu pula EBIT next year berapa. Okay. EBIT next year berapa. So, DOL kita tahu dah. Kita dah kira tadi DOL. Berapa kita kira tadi? Kita kira dalam soalan D tadi ni. Ni. 1.43 ni. 1.43%. 1.43 times. Sekarang ni, changes in earning in EBIT tak ada kan? Yang ni tak ada. Yang ni kita nak cari. Dia bagi tak? Changes in sales. Percentage change in sales dia bagi. Kenapa negatif? Sebab reduce. Okay, perkataan reduce tu maksudnya dia negatif kat sini. So, boleh kira tak? Boleh kira. Negatif 20%. Darab dengan DOL 1.43 times. You akan dapatlah yang ini. Negatif 28.6% ni adalah changes in EBIT. Okay, dah menjawab satu soalan. Okay, dah jawab satu soalan. Sekarang ni nak kira pula EBIT in 2019. Berapa pula EBIT in 2019? Kita tahu 2018 berapa EBIT dia? 700,000. Mana dapat 700,000 ni? Soalan yang mula-mula tadi kita kira operating profit ataupun operating income. A tadi. Okay? A tadi. Yang ini. Ni kau kira ni. Ni 700,000 ni. Ini EBIT untuk 2018. Okay, sekarang ni dia nak suruh cari 2019. Jadi apa susah? Kita dah tahu dah dia akan reduce by 28.6% tu. Ni, dia kata dah ni. Decrease by 28.6% tadi. Jadi, 700,000
Kau darab je lah dengan berapa tadi percentage dia bagi? 28.6% ataupun darab dengan 0.286. Okey, bila kau darab dengan 28.6%, berapa kau dapat? You akan dapat RM200,200. Betulkah? Okey, ini baru dia punya amount yang turun tu. Jadi you nak tahu berapa operating profit you, EBIT you akan turun ni sebab negatif kan? Cases turun, EBIT turun. Ini dia punya penurunan dia. Sekarang ni EBIT dia berapa? Nak kira EBIT 2019. Yang 2018, 700,000 ni tambahlah dengan, tambah pula. Sebab dia turun kan? Kau tak boleh tambah. Kau kena tolak. Sebab turun. Tolak dengan RM200. RM200,200. So, kau dapatlah RM, EBIT untuk 2019, RM 499,800. Betul ke? Semua dapat? Okey, kalau semua dapat, Alhamdulillah. Settle lah chapter ni. Tugas korang buat past mistake question. Okey, stay tune. Nantikan saya punya next lecture on chapter 7. Sebab chapter 6 dengan chapter 7 ni sebenarnya under one roof. Okay, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.